Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam rancangan Sejahtera Asia bersama saya dengan Cikgu Azila dan Saya kesayangan Cikgu saya. Azli. Apa khabar Cikgu Azila? Baik, lamanya kita tak berjumpa, tak di-set. Sekarang ini kita dalam format work from home kan? Dan saya di rumah, Betul Syasha di Cikgu mana? Azila. Syasha pun dekat rumah juga. Work Bukan di from Bazar home sekarang Ramadan. ni. Bukan, lama lagi. Okey, so sekarang ni kenapa kita work from home kerana sekarang dengan kes yang meningkat ini kita pun jaga SOP, jaga kita punya penjarakan, make sure lah ya semua yang berada di rumah jaga SOP yang Syasha ni selalu advice dengan kita tentang jaga SOP. Dia memang dah boleh jadi tukang baca SOP untuk saya dah. Itulah saya nak sekali lagi ingin menguar-warkan kepada anda semua di luar sana untuk mengamalkan kebersihan pendiri dan juga amalkan 3W. Apa tu 3W? Wash, wear dan warn. Sebab apa? Sebab supaya sama-sama kita dapat putuskan rantaian COVID ini. Cikgu Azila. Apa khabar? Tadi lupa nak tanya khabar. Sebab kita sekarang ni kan dah work from home. Sekarang ni kan, in term of kesihatan fizikal itu alhamdulillah baik, sehat sejahtera. Nampak ni sehat ni kan? Okay. Cuma satu perkara yang perlu kita semua spread sekarang ini, kenapa kita berada di Sejahtera Asia, kita tetap bersiaran kerana kita tak nak semangat itu putus, semangat itu yalah katakan dah terpaksa sekat ini sekat itu, kita punya semangat jangan disekatlah, kita tetap bekerja. Begitu juga kita minta mereka yang di luar sana yang sedang menonton kita semangat nak bekerja tu masih, semangat untuk meneruskan hidup itu masih. That's why we are here today. Walaupun ada kesangan yang berlaku pada sekarang ni, tapi itu tidak akan menjejaskan kita, Cikgu Azila. Baiklah Cikgu Azila, Ya, betul. apakah topik yang akan kita ceritakan ataupun bincangkan pada hari ini? Topik yang kita akan bincangkan pada hari ini, Pusat Kebajikan Autism. So dalam bulan Ramadan ni kita bercakap tentang kebajikan autism. Tapi sebelum tu jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama kami hanya di Sejahtera Asia. Baiklah, terima kasih kerana bersama kami di Sejahtera Asia pada hari ini. Tajuk yang akan kita bincangkan adalah mengenai Pusat Kebajikan Autism. Baiklah, setiap kali menjelang bulan Ramadan, setiap umat Islam tidak akan melepaskan peluang dalam melakukan amal jariah bagi mendapatkan ganjaran bulan puasa. Dan juga banyak jenis amal jariah yang boleh dilakukan. Dan salah satunya adalah memberi sumbangan atau bantuan kepada organisasi kebajikan. Betul tak Cikgu Azila? Ya, betul. Dan untuk pengetahuan anda yang sedang menonton, untuk pengetahuan semua, April dipilih sebagai hari autism sedunia. Maka hari ini orang yang bersama kita, kita bukan berdua nak bercakap pumpam-pumpam. Ada orang yang lebih yang lebih layak untuk bercakap tentang ini. Pada hari ini kita bersama Puan Sharifah binti Saleh, merupakan pengetua dan pengurus Pusat Ideas Autism Center IAC. Boleh dengar Ivan? Jelas? Boleh. Iya. Okey Puan. Tentang Pusat Ideas Autism Center ni IAC, boleh ceritakan sedikit tentang Ideas Autism Center ini? Ya, Ideas Autism Center merupakan sebuah projek kebajikan yang ditubuhkan pada tahun 2012
oleh Badan Pemikir Bebas yang dikenali sebagai Institute for Democracy and Economic Affairs atau lebih terkenal dengan nama IDEAS Berhad. Di mana Pusat IDEAS Autism Center ini menyediakan program intervensi awal, penjagaan dan juga terapi kepada kanak-kanak autism berusia 3 hingga 9 tahun daripada kalangan keluarga yang kurang berkemampuan. Baiklah, selain daripada tu, untuk pengetahuan umum, IDEAS Autism Center ni juga merupakan sebuah pusat yang menyediakan program intervensi awal penjagaan dan terapi kanak-kanak autism. Baiklah Puan, apakah antara program yang disediakan oleh IDEAS Autism Center ni sempena bulan Ramadan ni Puan? Okay, sepanjang bulan Ramadan ni program di IDEAS Autism Center tetap berjalan seperti biasa, seperti mana center-center yang lain. Okay, walaupun dalam musim pandemik hari tu kita untuk program pembelajaran secara bersemuka, tetapi program berjalan secara di rumah dan juga home program tetap berjalan seperti biasa sejak tahun lepas lah ya, sejak pandemik wujud. Dan insyaAllah kita akan mulakan program bersemuka pada secepat mungkin, insyaAllah minggu depan. Okay, sepanjang musim pandemik, ibu bapa membantu kami dalam mendidik anak-anak ini secara di atas talian, di mana program kami berjalan secara berjadual seperti mana jadual di sekolah, dan begitu juga lah program ini akan dijalankan dan di Hope to Autistic Children, di mana hasil dari sumbangan orang ramai ini kita akan gunakan sepenuhnya untuk mengagikan makanan berkhasiat kepada anak-anak autism dan juga keluarga mereka. Melalui program crowdfunding Ramadan campaign ini, kita akan mencari dana dari orang ramai, di mana mereka akan menyumbang sejumlah wang yang paling minimum RM10 ya, kepada pihak IDEAS Autism Center, di mana melalui sumbangan ini kita juga akan gunakan untuk menampung kos-kos perbelanjaan, terapi dan juga intervensi yang kami tawarkan dari masa ke semasa. Oh, untuk apa ni, kelangsungan untuk kelangsungan program-program yang dijalankan tadi. Jadi yang saya faham di sini orang ramai juga berpeluang untuk memberi sumbangan, iaitu sumbangan dari segi fizikal dan mungkin monetary mungkin, kan? Yang itu kan Syah? Ya, betul. Ya betul. Tak sahaja untuk keuangan, dia juga boleh berbentuk. Mungkin ada penonton dekat luar sana ingin mengetahui bagaimanakah cara untuk menyumbangkan sedikit sebanyak kepada autism ni. Tapi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sejahtera Asia. Hai, Assalamualaikum. Saya Yumi Suriani. Sukacita saya ingin berkongsi dengan anda semua bahawa saya dan rakan-rakan sedang membantu mengumpul dana untuk kanak-kanak autisme daripada keluarga berpendapatan rendah di IDEAS Autism Center. Pusat ini menyediakan program intervensi awal, penjagaan dan terapi kepada kanak-kanak autisme berusia 3 hingga 9 tahun daripada keluarga B40. Semoga kita sama-sama dapat membantu kanak-kanak autisme ini agar mereka semua dapat makanan yang berkhasiat dan terapi yang diperlukan. Untuk menderma, sila swipe up atau tekan link di profil. Sumbangan anda tentunya akan memberi impak yang besar kepada kanak-kanak ini. Terima kasih dan selamat berpuasa. Okey, bersama kembali dengan saya dan Syasha serta tetamu jemputan kita. Okey Puan, tadi Syasha dah mention dah tentang sumbangan kan. Bagaimana orang awam nak memberi sumbangan dan bantuan untuk kelangsungan program-program ni? Sumbangan untuk IDEAS Autism Center boleh disalurkan melalui pautan yang tertera. Okey, di mana pautan ini akan kami paparkan di sepanjang bulan Ramadan ini, atau kepada mereka yang lebih selesa untuk menggunakan
perkhidmatan bank di atas talian ataupun transfer online, mereka juga boleh terus menyumbang kepada nombor akaun bank kami iaitu CIMB Islamic Bank dengan nombor akaun 8600241790 di atas nama Ideas Berhad. Selain daripada bantuan kewangan, kami juga sangat mengalu-alukan bantuan dari segi tenaga kerja, sukarelawan, makanan ataupun barang-barang keperluan lain yang boleh diguna pakai oleh pihak ataupun anak-anak di Ideas Autism Center seperti bantuan alat bantuan mengajar, alat tulis dan sebagainya. Kami sangat mengalu-alukan sumbangan seumpama ini dari komuniti di luar sana dan mereka boleh datang menyumbang selain pada menyalurkan sumbangan kepada bank dalam atas talian, tetapi mereka juga boleh menghantar sumbangan tersebut ke Autism Center yang berlokasi di nombor 9 Jalan Bukit Templar, Taman Bukit Templar, Rawang. Kami sangat mengalu-alukan sumbangan dari anda semua sebab sebagai badan yang berpaksikan kepada kebajikan dan tidak berasaskan kepada keuntungan, dana awam dan dana dari sektor korporat dan mana-mana badan memang sangat dialu-alukan untuk kami meningkatkan lagi program dan intervensi untuk anak-anak di Ideas Autism Center. Maksudnya dekat sini bolehlah memberi sumbangan secara talian ataupun secara fizikal juga. Dan cara-caranya adalah telah dinyatakan oleh Puan Sharifah sendiri seperti yang telah diterangkan. Baiklah, Puan, difahamkan pihak Ideas Autism Center ni ada menyediakan online training seperti yang telah Puan cakapkan tadi. Boleh tak jelaskan dengan lebih lanjut kepada kami mengenai training tersebut? Betul ya, Cik Syasha. Selain daripada menyediakan program intervensi, program terapi, kami juga menyediakan training ataupun latihan kepada ibu bapa, guru-guru dan juga pihak awam ya. Sebab kepentingannya mengadakan training ini walaupun secara di atas talian, ia juga agak-agak membantu ya dalam memastikan bahawa anak-anak di rumah dan juga ibu bapa berpengetahuan dalam mengetahui status perkembangan anak mereka dan juga bagaimana mereka nak terus mengajar anak-anak dalam situasi pandemik semasa di rumah. Ya, dalam tempoh PKPB dalam tahun ini sahaja, dalam tahun 2021, kami telah mengadakan sebanyak 6 sesi training di atas talian ataupun webinar secara percuma kepada orang ramai. Dan insyaAllah kami juga akan menyediakan training-training selanjutnya secara atas talian ataupun secara bersemuka insyaAllah kalau keadaan mengizinkan di masa-masa yang akan datang. Dan sasaran kami akan menyediakan sekurang-kurangnya 12 ke 15 training untuk tahun 2021. Jadi kami jemput orang ramai untuk turut serta di dalam webinar tersebut. Ya, kami akan paparkan link ataupun maklumat berkenaan dengan training di laman website, Facebook dan juga Instagram kami ya. Selain daripada itu, untuk makluman semua, Ideas Autism Center juga mempunyai kurikulum sendiri ya, di mana kurikulum ini juga ada diguna pakai oleh center-center lain di seluruh di Malaysia, contoh di Langkawi, Ipoh ya. Dan kami juga menjemput mana-mana pusat autisma yang memerlukan khidmat ataupun kurikulum kami. Mereka boleh berhubung di Ideas Autism Center dan kami akan memberikan latihan yang secukupnya tentang cara-cara penggunaan kurikulum tersebut. Menarik info ni Syasha. Kan ada sangat dengan padat. trainingnya memberi banyak boleh katakan memberi banyak input kepada kita punya community. Dan satu lagi yang penting yang saya nampak dekat situ tadi adalah memberi dan membuka ruang untuk orang kita
individu ataupun badan korporat untuk menyalurkan sumbangan. So di sini kita dapatlah orang kata nak berbakti itu, kalau nak mencari saluran-saluran untuk berbakti itu, sini ada. Kan? Dan Puan, terima kasih. Dia sangat menarik. Sebagai penutup ya Puan, pesanan Puan kepada penonton kita pada hari ini. Sebagai pesanan kepada para ibu bapa di luar sana, saya mohon supaya sentiasa ambil berat tentang anak-anak sejak dari awal kelahiran dan sepanjang proses perkembangannya. Terutama di awal usia 3 ke 4 tahun lah, dari 0 sampai 3 4 tahun. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan mendapati terdapat gejala autisma dalam diri anak masing-masing, segeralah berjumpa dengan doktor dan jangan bertangguh ya, sebab untuk anak-anak autism, proses ataupun program intervensi awal dan juga terapi adalah sangat penting ya. Lagi lama tempoh yang diambil untuk merawat anak-anak ini akan lebih memberi kesan yang agak negatif kepada anak masing-masing. Kepada masyarakat di luar sana, saya berharap agar kita semua dapat meningkatkan kesedaran tentang autisma, dapat meningkatkan juga penerimaan dan sokongan kepada individu autisma, ibu bapa autisma dan juga keluarga mereka. Baiklah Puan, tapi soalan yang terakhir Puan. Saya nak bertanyakan kepada Tuan. Puan, apakah harapan Puan terhadap Ideas Autism Center ni untuk masa hadapan? Ya, harapan saya agar Ideas Autism Center dapat menyediakan pusat intervensi awal dengan lebih banyak lagi di masa akan datang. Untuk makluman, kita dah ada satu pihak individu yang mewakafkan rumahnya untuk dijadikan pusat intervensi di Nilai, dan insyaAllah kami sedang berusaha untuk meningkatkan ataupun membuka pusat intervensi tersebut. Dan juga kita berharap agar Ideas Autism Center akan dapat memberi peluang kepada lebih ramai anak-anak yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan pendidikan dan terapi yang sewajarnya kepada golongan B40 ini. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Sharifah, dan itu tadilah satu poin yang sangat besar ya tentang kesedaran kita, bagaimana kita juga dalam menyertai Puan Sharifah dan tim dia dalam perjuangan untuk isu autism ini. Sangat menarik, dan kita juga macam mana kita nak join ya adalah memberi sumbangan. Betul tak Syah? Ya, betul Cikgu Azila. Dan kepada siapa-siapa yang ingin memberi sumbangan, bolehlah berbuat seperti yang telah dinyatakan oleh Puan Sharifah tadi, ataupun boleh sahaja ke laman Instagram mereka, iaitu Idea Autism Center. Dengan harapan sumbangan yang diberikan dapat membantu mereka dan juga memberi impak kepada tahap kesihatan mereka. Syasha, contoh macam kita di Kuching ya, macam saya ingat tadi kalau dianya berpangkalan bukan di Kuching, kita akan rasa macam aduh tak ada space mungkin untuk kita nak terlibat sama dalam memberi sumbangan, tapi dah diberikan kan secara online, boleh ada training secara online lagi, aktiviti, dan dia memang merentasi jarak lah, dan ini peluang bagi kita semua untuk sama-sama ikut serta dalam perjuangan fight untuk kesedaran tentang autism punya isu. Ya, betul Cikgu Azila. Maksudnya kita bersama-sama dalam mengerjakan ibadah. Ibadah bersedekah juga. Baiklah. Betul. Saya kira itu sahaja untuk slot kita pada hari ini. Terima kasih kepada para penonton kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Dan kami tidak berhenti ya untuk terus memberikan sajian minda pagi hari kepada anda semua, dan begitu juga kita minta semua rakyat Malaysia tidak berhenti untuk meneruskan hari-hari seperti hari-hari biasa, cuma kita ada norma baru. Jadi itu sahaja daripada saya, Cikgu Azila, dan pasangan hos saya. Dan saya Syasha Denzi dari Inspirasi. Kami cetuskan inovasi.